أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang saya kasihi sekalian? Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal, yang mana dalam rancangan ini kita akan bertadabbur, menelusuri ataupun meneliti ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bacakan pada hari ini, yang mana hari ini kita telah pun masuk kepada halaman 570, yang mana halaman ini terdapat di dalamnya dua surah. Kita akan tengok pada penghujung suratul Ma'arij dan juga kita akan belajar tentang permulaan daripada surah Nuh, yang mana kedua-dua ini adalah saling berkaitan, mengingatkan kita tentang apa yang bakal berlaku nanti pada hari kiamat dan apa yang telah berlaku pada zaman Nabi Nuh, pengalaman Nabi Nuh yang berdakwah selama beratus tahun. Dan bagi memulakan pengajian kita, mari bersama tuan-puan, ibu ayah, kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita dan menambahkan ilmu kita untuk kita beramal dengannya. Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini tokoh yang terkenal yang tidak perlu diperkenalkan lagi, iaitu Ustaz Tirmizi Ali kita. Apa khabar Ustaz? InsyaAllah, baik, Alhamdulillah. Doktor kita apa khabar ini? Alhamdulillah. Ustaz Tirmizi tak ke mana-mana, ada di My Quran Time ni. Ada. InsyaAllah. Takut Ustaz Tirmizi jangan tinggalkan saya, nanti saya kena datang lagi. Baik, saya nak ceritanya tentang bagaimana hari ini kita akan masuk kepada surah baru, surah Nuh, dan kita akan sedikit membincangkan tentang suratul Ma'arij. Sebelum itu, mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan sinopsis pengajian kita pada hari ini. Yang pertama mengenai tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan kekuasaannya dan keadaan orang kafir pada hari kebangkitan. Ini adalah pada penghujung suratul Ma'arij. Manakala pada ayat-ayat mengenai tentang permulaan surah Nuh, kita akan melihat tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya serta pengaduan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang respon kaum dia. Masya-Allah, sehingga kan Nabi Nuh ni mengadu kepada Allah tentang apa yang berlaku kepada kaumnya yang ingkar kepadanya setelah dia berdakwah selama ratusan tahun. Dan bagi kita memulakan pengajian kita, mari sama-sama tuan-puan, ibu ayah, para penonton sekalian, kita sama-sama bacakan pada penghujung suratul Ma'arij ini daripada ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-44 yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi Ali kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Fadil Dr. Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi pencerahan awal. Dan kita ada akhir daripada surah Al-Ma'arij sebelum kita masuk surah baru, surah Nuh alaihi salam, tentang Nabi yang selalu kita sebut, Nabi Nuh yang selalu kita sebut namanya, dakwah panjang. Sudah pasti kita nak tahu apakah cerita Nabi Nuh ni dalam surah yang tidaklah terlalu panjang. Sudah pasti banyak perkara-perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita ketahui, amalkan dalam kehidupan kita. Namun kita akhiri dulu surah Al-Ma'arij, ada beberapa ayat, ayat 40 hingga ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami pasti mampu untuk menggantikan mereka, iaitu orang-orang kafir ini, dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Kenapa sampai Allah Ta'ala bersumpah ni? Yang ni kita kena tengok balik dia punya perbincangan sebelum itu. Kalau kita perhatikan daripada ayat 36, 37 dan 38, rupa-rupanya situasi yang berlaku ketika hari itu adalah orang Quraisy ni dia mempermain-mainkan Rasulullah. Dia mengejek-ngejek Rasulullah. Sebab tu dalam penghujung suratul Ma'arij ni ayat yang ke-42 Allah Ta'ala kata fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Allah Ta'ala peringatkan kepada Rasulullah, biarkan mereka tenggelam dengan kesesatan dan ejekkan dia orang. Dia orang mengejek-ejek Rasulullah. Dalam ayat yang ke-36 ini kalau tak silap saya, ataupun ke-37 ini menceritakan tentang sikap orang-orang Quraisy ketika mana Rasulullah sedang membacakan Al-Quran di sisi Kaabah. Maka ada dalam kalangan mereka yang berkumpul di kelompok kanan, ada yang berkumpul di kelompok kiri mengejek-ejek Rasulullah. Bahkan kalau kita perhatikan ada juga dalam kalangan mereka yang menanyakan kepada Rasulullah, kalau betullah hari kiamat ni akan berlaku, bila nak berlaku? Bila nak berlaku? Seakan-akan suratul Ma'arij ini adalah menceritakan tentang sikap jahat orang Quraisy, dia mengejek-ejek Rasulullah. Perhatikan daripada ayat pertama lagi daripada suratul Ma'arij yang mana Allah Ta'ala kata sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Seseorang bertanya dengan azab yang pasti. Maknanya mereka bertanya, bila nak betul ke berlaku azab ni? Bila berlakunya azab ni? Bagaimana akan berlakunya azab ni? Secara mengejek-ejek, macam memerli Rasulullah. Lalu dalam ayat yang ke-36 dan ke-37 itu sampai mereka mengelilingi Rasulullah, mengejek-ejek Rasulullah. Tuan-puan bayangkan, seorang yang usianya telah 40-an menyampaikan dakwah, diejek dalam kalangan mereka, direndah-rendahkan. Maka Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat yang ke-40, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Allah Ta'ala bersumpah, Allah Ta'ala kata kami mampu menggantikan kaum ini dengan kaum yang lebih baik. Satu teguran buat mereka, bahkan satu hentakan buat jiwa mereka. Kamu jangan ingat Allah Ta'ala tidak mampu untuk menggantikan kaum yang lebih baik daripada kamu. Sekiranya kamu tidak mahu menerima Al-Quran, Allah Ta'ala akan lantik. Kalau kita tak nak menyebarkan Al-Quran, kita akan pasti ada satu kaum yang muncul, Allah Ta'ala bina mereka untuk mereka mengajarkan Al-Quran. Lalu ini yang kita harus pelajari daripada ayat ini. Bertahan dengan apa ejekan orang. Kadang-kadang orang kata, alah dia tu macam, kalau bahasa orang mudanya, alah dia tu poyo lah nak tengok Quran time lah. Kata kalau tengah hari ni main lah kita makan tengah hari ke Ustaz, maknanya diajaknya pergi ke tempat lain, tidak diajaknya mengajar di tempat Al-Quran dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW
diperingatkan oleh Allah Taala dalam ayat yang ke-42, fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam dengan kesesatan sehingga mereka berjumpa dengan Allah Taala, ataupun tinggalkan mereka dengan yang bermain-main dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan fenomena mempermainkan agama ini, tuan-puan, bukan sekadar berlaku pada zaman Rasulullah. Ini kita nak cerita hari ini, orang mempersendakan agama Islam, orang mempermainkan Rasulullah. Dilukisnya karikatur, kartun-kartun yang tidak layak untuk ditulis ataupun digambarkan tentang Rasulullah tersebut. Diceritakan tentang dipermain-main, diajuk-ajuk bacaan Al-Quran. Zaman Rasulullah dahulu yang melakukan perkara sedemikian adalah golongan munafik. Apabila Rasulullah kata dalam perjalanan nak pergi ke perang Tabuk, orang munafik kata, oh dia orang ni kononnya cita-cita dia orang nak membuka kota Rom. Dia ejek Rasulullah. Bila Rasulullah tanya, dia kata, oh kami sekadar bergurau sahaja wahai Rasulullah. Jadi Allah Taala tegur mereka, apakah dengan nama Allah dan Rasul kamu ingin mempermain-mainkan? Mereka sikap mempermain-mainkan agama ni berlaku pada zaman Rasulullah, dilakukan oleh orang munafik, dilakukan oleh orang musyrik juga, yang mengejek seorang wanita, mengejek Rasulullah sehingga dikenakan hukuman berat ke atas dirinya. Kalau kita hari ini tidak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran ini, malu kita, tuan-puan. Saya teringat satu kisah Saidina Umar. Saidina Umar, saya mungkin pernah sebutkan kisah ini kepada tuan-puan, yang mana Saidina Umar ini ketika mana Rasulullah telah meninggal dunia, baginda ataupun Saidina Umar ni berada di dalam masjid Nabi. Lalu Saidina Umar terdengar dua orang lelaki daripada penduduk Taif datang ke masjid tersebut bergaduh ataupun meninggikan suara. Lalu Saidina Umar panggil mereka berdua. Saidina Umar kata, meh sini, kamu berdua ni daripada mana? Lalu lelaki ini berkata, kami daripada Taif. Lalu Umar kata, laula annakuma ghaira ahli hadzal balad la auja'tukuma bijaldah. Umar kata, kalaulah bukan kerana kamu ni bukan daripada negeri Madinah ini, aku akan sebat korang berdua kerana meninggikan suara dalam masjid Nabi. Allahu Akbar. Tinggi penghormatan yang diletakkan oleh Saidina Umar, sehingga kan nak tinggikan suara dalam masjid Nabi pun tak berani ataupun menghormati Rasulullah yang telah meninggal dunia. Apatah lagi kita hari ini menyaksikan orang hina Rasulullah, orang lukis kartun-kartun yang tidak sewajarnya, orang menggambarkan Rasulullah ni dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya. Sewajibnya kita mempertahankan, bahkan tidak merendahkan, mengejekkan. Yang ni kalau kita tengok dalam surah Ma'arij ini, temanya macam ada tema ejekan tersebut. Ayat pertama menceritakan tentang ejekan dah. Mereka bertanya-tanya, bila nak berlakunya azab tu? Kalau betul, bila nak berlaku azab? Katakan macam tu. Ayat ke-37, 36 dan 37 sampai kumpul di sisi Rasulullah, mengejek Rasulullah, dengarkan Al-Quran Rasulullah, dia dengar Quran, dia kata betul ke ni Muhammad dan sebagainya. Ayat yang ke-42 Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka, biarkan sahaja wahai Muhammad apa yang dilakukan, nanti kau tengok apa yang berlaku dalam kalangan mereka nanti. Sebab di tengah-tengah surah Ma'arij ni semua cerita tentang huru-hara hari kiamat. Nanti mak ayah mereka dah tak dapat nak mempertahankan mereka, adik-beradik mereka tak dapat nak mempertahankan mereka, mereka akan terpisah dengan keluarga dan sebagainya, mereka akan sendiri-sendiri. Allah Ta'ala bayangkan huru-hara hari kiamat dan Allah Ta'ala tutup surah ni. Menariknya tadi, kalau ayat pertama mereka bermegah, mengejek Rasulullah, tanya bila nak datang azab ni, bila nak datang azab ni. Penutup surah Ma'arij ni Allah Ta'ala kata mereka akan tertunduk nanti. Allahu Akbar. Ini peringatan yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala kata khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Pandangan mereka nanti pada hari kiamat akan tertunduk, bawah diliputi kehinaan. Macam kita lah, ejek-ejek orang sangat. Macam kita sokong bola katakan, Ustaz Tirmizi sokong pasukan mana? Terengganu ke mana bola? Sudah pastilah. Sudah pasti negeri Terengganu. Katakan orang Terengganu ejek. Orang okeylah, saya bagi contoh lah, Terengganu ejek JDT ke apa dan sebagainya. Jadi bila kalah kita pun tertunduk macam tu, segan. Macam itulah barangkali gambaran dia. Diejek-ejeknya Rasulullah, diejek orang beriman. Lalu Allah Ta'ala kata nanti pada hari kiamat orang yang mengejek itu akan tertunduk pandangan mereka
yang menyeliputi mereka hanyalah kehinaan, merasa diri mereka sangat rendah. Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dijanjikan, hari yang kamu tanya-tanyakan dahulu. Ini dalam penutup ayat ini mengingatkan kepada kita tentang keperluan mempertahankan Al-Quran. Jangan sampai kita biarkan Al-Quran itu diejek-ejek, dihina, dipandang rendah oleh orang lain. Dikatakan kandungan Al-Quran ni dah tak valid dah, ataupun ada yang kata Quran ni dah tak boleh pakai, ataupun dah terlalu usang dan sebagainya. Tidak, mesej Al-Quran dan dia punya kandungan masih lagi valid sehingga hari ini. Yang keduanya, perhatikan bagaimana biarkan sahaja sekiranya mereka terlalu mempermainkan agama ataupun mempermainkan orang-orang beriman Al-Quran dan Rasulullah, sehingga mereka ini kalau kita biarkan dia akan tenggelam dengan sendirinya. Kerana kita bimbang, lagi kita beri perhatian, itu yang sebenarnya dia cari, lagi dia mendapat perhatian. Dan daripada itulah, bila lagi kita share lagi banyak, kalau kita semua senyap aja, mungkin dia pun tak mendapat perhatian seperti mana yang dia target sebenarnya perhatian. Dia nakkan perhatian, attract kita sahaja untuk menyebarkan idea yang dibawa itu yang menyesatkan Al-Quran. Itulah dia yang menyesatkan orang yang beriman. Itulah dia penutup daripada suratul Ma'arij. Dan kemudian kita masuk kepada surah Nuh. Surah Nuh ini mungkin kita akan baca 2 ataupun 3 ayat yang pertama. 3 ayat yang pertama lah untuk kita bincangkan, mana yang sempat dalam sesi perbincangan kita yang pertama ini. Kita sama-sama dengarkan dahulu bacaan 3 ayat yang pertama daripada surah Nuh yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Sanusi. Penonton sahabat Al-Quran sekalian, kita nak baca 3 ayat pertama surah Nuh ini. Menceritakan tentang Nabi Nuh dan juga dakwah, macam mana dakwah Nabi Nuh dan apakah yang perihal yang mula-mula sekali Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya. Jom kita baca ayat pertama hingga ketiga surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang pertama daripada surah Nuh, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Inilah perintah yang Allah Ta'ala mulakan pada surah Nuh. Ayat yang pertama menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Nuh ini bermula dengan dia diutuskan kepada kaumnya untuk memberi peringatan sebelum didatangkan kepada mereka azab yang pedih. Dan kita perhatikan di sini tuan-puan, surah Nuh ini adalah antara surah yang dinamakan dengan nama Nabi. Ada nama-nama Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, macam surah Yusuf, surah Yunus dan sebagainya. Ia menceritakan tentang, ada yang menceritakan secara terperinci macam surah Nabi Yusuf. Dan surah Nuh ini juga diperincikan dari aspek yang tertentu, iaitu aspek dakwahnya, yang mana ini kita akan sambung perbincangannya selepas daripada ini, yang mana kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita sebelum kita sambung selepas daripada ini, insya-Allah. Hari ini kita tengok apakah dia perkataan pilihan kita, iaitu khada ataupun khawada, yang membawa maksud tenggelam, masuk ataupun sesat, yang disebut sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran.
yang mana ini disebutkan dalam halaman 570 yang seperti mana kita bacakan tadi daripada suratul Ma'arij, yang mana Allah Taala berfirman fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, iaitu tentang mereka, biarkan mereka tenggelam dalam keadaan mereka bermain-main mengejek agama Allah. Ini pada penutup suratul Ma'arij. Manakala tentang permulaan surah Nuh ini, kita akan membincangkan tentang sedikit latar belakang surah Nuh, iaitu menceritakan tentang bagaimana surah Nuh ini ada nama-nama yang nama-nama nabi yang disebutkan, macam Nabi Nuh, Nabi Musa ataupun Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Maknanya nama-nama surah dinamakan dengan nama mereka. Tetapi ada yang tidak disebutkan nama-nama nabi ini, ataupun ada nabi yang disebutkan namanya tetapi kita tak tahu sangat ceritanya. Nabi Ilyasa sebagai contoh, wal Yasa'a, ataupun nama-nama nabi yang lain yang tidak diperincikan. Itu adalah hikmahnya barangkali Allah Taala memilih nama-nama nabi yang tertentu kerana pengajaran yang boleh diperolehi daripadanya sangat syarat. Sangat syarat yang boleh kita ambil. Yang ini kita tengok nanti bagaimana perincian pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 ini, sehingga ayat yang ke-11 kalau tak silap saya, ayat yang ke-14 ataupun 19 menceritakan tentang teknik dakwah kaum Nabi, dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Kita tengok nanti bagaimana perincian yang Allah Taala berikan tentang Nabi Nuh ni. Dia berusaha sungguh-sungguh betul, bukan sahaja berdakwah ratusan tahun yang biasa kita dengar, dia berdakwah ratusan tahun. Yang ini pelbagai kaedah yang Allah Taala tampilkan menunjukkan tentang keadaan Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya. Yang ini kita akan bincangkan selepas daripada ini, insya-Allah. Tuan-puan, kita berehat dahulu seketika, jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham dan amal. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه Dia Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, ani abudullah, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kamu kepadaku. Ini antara awal-awal ayat surah Nuh yang akan Ustaz Dr. tadabbur sebentar nanti, bahawa semua para rasul, para nabi menyeru kepada kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, bertakwa dan taat kepada rasul-rasul. Baik, kita nak belajar sikit tajwid sebelum kita nak meneruskan lagi tadabbur kita. Kita lihat slide kita, yaghfir lakum, yang mana sambungan daripada ayat keempat ini, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajali musamma. Sempurnakan huruf ra yang mati dalam ayat ini. Kalau kita lihat perkataan yang pertama, yaghfir lakum, ra tu dimatikan, ra tu memang mati. Maka bacaan kita secara imam kita Hafs an Asim membaca secara izhar, maksudnya mematikan ra itu, dijelaskan mati. Yaghfir lakum, ra tu bila mati kena bunyilah ra mati. Yaghfir lakum, yaghfir lakum min dhunubikum. Kesalahan yang biasa berlaku ialah menenggelamkan huruf ra, seakan-akan ra itu diidghamkan ke dalam la, ke dalam huruf lam. Yaghfir lakum, oleh kerana ra dengan lam ni huruf yang dekat, makhraj yang sangat dekat. Ra dengan lam, huruf ra dengan lam, makhraj yang kita menggunakan hujung lidah kita, maka mudah sangat untuk berlaku kesilapan. Ra tu dimasukkan ke dalam lam, jadi bunyi bacaan idgham.
yaghfir lakum. Ramai juga yang baca yaghfir lakum sebab tidak jelas ra mati. Maka kita jelaskan ra mati secara nipis itu. Yaghfir lakum, biar ada getaran ra. Yaghfir lakum. Jangan yaghfir lakum. Kalau kita buat ambil sambil lewa macam tu, dia bunyi seakan-akan yaghfir lakum. Sebab apa? Sebab kita kena hati-hati kerana ra dan lam ni makhraj ni dekat. Jadi bunyinya kalau kita tak hati-hati, dia bunyi seolah-olah macam ra tu dimasukkan ke dalam lam. Bacaan imam kita di sini kita baca secara izhar. Ra tu dijelaskan bunyi mati. Sebab tu di atas ra itu ada tanda mati pula. Bukan sekadar mati, ada tanda pula mati di atas. Menandakan secara izhar kita baca yaghfir lakum. Jangan baca yaghfir lakum, tapi yaghfir lakum. Dijelaskan ra tu mati. Bunyikan sifat ra. Wallahu a'lam. Silakan kata. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita atas bimbingan tajwid untuk kita perbaiki, perelokkan bacaan kita. Mudah-mudahan kita baca seperti mana yang dibacakan oleh baginda Nabi dan para sahabat mengenai tentang betulnya bacaan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Baik, tadi kalau kita tengok pada sesi awal kita dah masuk 3 ayat yang pertama menceritakan ada surah yang spesifik tentang Nabi tertentu. Contoh Nabi Nuh tadi dan juga tentang Nabi Yusuf. Surah-surah ini adalah agak spesifik tentang penceritaan mengenai tentang elemen-elemen penting yang nak disampaikan oleh Al-Quran melalui kisah mereka. Ada yang tidak disebutkan kisah mereka, macam saya ceritakan tadi, tak banyak, mungkin ada disebutkan tetapi tidak banyak. Nabi Idris ke, Ilyasa dan sebagainya. Dan ada juga mungkin nama yang tidak, nama Nabi yang ada tetapi tidak disebutkan. Ada juga, kerana Nabi ni ramai, berdasarkan hadis Nabi ni sangat ramai tetapi tidak disebutkan nama mereka, dirahsiakan oleh Allah, tetapi peranan mereka itu ada di sisi umatnya untuk memperbaiki keadaan mereka. Dan Nabi Nuh ini kisahnya diulang banyak kali. Kalau menurut Syekh Tantawi, kisahnya ataupun namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Banyak kan? 43 kali Allah Ta'ala ulang kisah Nabi Nuh ni. Disebutkan dalam banyak surah. Suratul A'raf ada, surah Yunus ada, surah Hud ada, surah Syu'ara ada, surah Ankabut ada. Banyak surah disebutkan tentang kisah Nabi Nuh, menunjukkan penting, ada intipati penting yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada kisah Nabi Nuh tersebut. Tapi nama Nabi Nuh ni pada saya tak banyak lagi. Antara Nabi yang terbanyak Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini namanya disebut sebanyak 136 kali. Allahu Akbar. Maknanya penting pertembungan kisah Nabi Musa dan dakwah Nabi Musa daripada dia lahir ni sampai dia besar berjaya menyelamatkan kaum dia tu tadi, diulang-ulang di dalam Al-Quran kerana mesej yang nak disampaikan tu sangat penting. Sehingga diulang namanya sebanyak 136 kali dan disebutkan di dalam 34 surah berbeza. Bayangkan. Mana ada kalau Nabi Musa ni Fir'aun mengaku dia Tuhan, kan lain tu, maknanya musuh-musuh para nabi yang lain mana ada mengaku dia Tuhan. Nabi Musa ni mengaku yang dia adalah musuhnya mengaku, Fir'aun mengaku dia adalah Tuhan. Dan kisah Nabi Nuh ni dimulakan dengan Allah Ta'ala memperingatkan bahawa dia diutuskan untuk memperingatkan kaumnya supaya kembali kepada Allah. Yang ini sebenarnya memperingatkan kaumnya supaya kembali tidak mensyirikkan Allah. Apa yang disebutkan dalam ayat yang ketiga itu, ani'budullaha wattaquhu ati'un, iaitu hendaklah kamu bertakwa ataupun mengabdikan diri, beribadah kepada Allah, sembahlah Allah dan bertakwa dan mentaati aku. Kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat yang spesifik supaya dia sembah Allah? Kita akan bincangkan selepas daripada ini. Sebelum tu kita bacakan dahulu ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-10 yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Doktor di atas pencerahan awal daripada surah Nuh tentang Nabi kita Nuh alaihi salam yang kita sayangi dan cintai, dan pasti dapat banyak maklumat daripada muka surat yang pertama, surah Nuh ini. Kita baca terlebih dahulu ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10, dakwah ataupun kita kata apa, macam mana uslub ataupun cara dakwah Nabi Nuh, berperingkat demi peringkat dan juga kelebihan-kelebihan nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya dia mengampuni sebahagian daripada dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu hingga pada waktu yang telah ditentukan. Ini adalah permulaan dakwah ataupun mesej utama dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Kerana kalau kita telusuri sejarah kisah kaum Nabi Nuh ini, dia berkaitan tentang 5 nama orang saleh. 5 nama orang saleh yang disebutkan juga di dalam surah Nuh ini pada ayat yang di belakang tersebut, ayat yang ke-23, bahawa selepas daripada zaman Nabi Adam ada 5 orang saleh yang rajin beribadah, iaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dengan Nasar. Ada 5 orang saleh ini adalah orang yang sangat saleh sehingga kaum mereka kagum dengan mereka. Apabila mereka ni meninggal, dikatakan datang iblis ataupun syaitan yang menyerupai manusia, lalu mereka ataupun iblis ataupun syaitan ini cakap kepada kaum ini, dia kata, tengok orang-orang saleh ini telah meninggal. Apa salahnya ataupun hendak tak kamu kalau aku bina sebuah tugu ataupun bina sebuah patung, mudah-mudahan apabila tugu ataupun patung ini ada, kamu melihatnya, kamu teringat untuk melakukan amal saleh. Kerana mereka ni orang saleh. Lalu mereka pun bersetuju dengan sikap tersebut. Pada permulaannya kaum ini maknanya tidak terpedaya lagi kerana mereka melihat, dan mereka generasi yang awal, mereka kenal Wadda, Suwa' ni semua mereka kenal. Tetapi generasi yang seterusnya berlaku, generasi yang seterusnya berlaku, sehingga kaum-kaum yang kemudian daripada itu menganggap apa yang dilihat itu mereka telah mula memperbesarkan pula, memegang, menyembah, dan akhirnya mereka menganggap patung-patung tersebut adalah berhala yang akhirnya dijadikan berhala sembahan. Yang ini yang menyebabkan diturunkan seorang nabi, iaitu Nabi Nuh itu sendiri untuk memperbaiki keadaan tersebut, mempertahankan ataupun menegakkan semula agama Allah. Dengan sebab itulah kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, antara perintah pertama yang dibacakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, ani'budullaha wattaquhu ati'un. Ada 3 perkara, 3 elemen yang disebutkan di sini. Sembahlah Allah,
takwalah kepadanya dan taatlah kepada Allah. 3 elemen ni adalah asas bagi kita untuk kita memulakan, mengembalikan jiwa kita kembali kepada Allah. Dan sekiranya kita ada 3 elemen ini, kita beribadah kepada Allah, kita takut, bertakwa, takut daripada azab dia, dan kita taat terhadap segala perintahnya, maka apakah ganjarannya? Ganjarannya disebutkan di dalam ayat yang keempat, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma, iaitu Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Tadi kamu dah sembah berhala dah, kamu telah melakukan banyak dosa. Kalau kamu kembali beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu. Ini adalah part yang pertama daripada surah Nuh itu sendiri. Dan kalau kita tengok part yang kedua, sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan tentang teknik dakwah Nabi Nuh. Yang ni yang kita ceritakan tadi, bagaimana Nabi Nuh ni cerita tentang dia mendekati kaumnya selama hampir 1000 tahun lah, 950 tahun. 950 tahun itu menunjukkan tentang lamanya dia berdakwah. Maka tafihim alfasanatin illa 50 ama. Syekh Tantawi kata Nabi Nuh ni duduk dengan kaumnya 1000 tahun melainkan 50 tahun, maknanya 950 tahun bersama dengan kaum dia. Kita kalau nak duduk dengan orang yang melakukan kesalahan ni, nak tegur dia sehari duduk dengan mereka pun dah tak larat dah. Nabi Nuh beratus tahun ustaz. Kalau kita dipanggil duduk dalam satu pusat dakwah, mungkin kita sehari ya tengok perangai dia orang ni dah tak larat dah. Nabi Nuh ni masya-Allah memang luar biasa, beratus tahun berdakwah kepada kaumnya. Bahkan Allah Ta'ala ceritakan secara terperinci. Sebab tu disebutkan tentang dalam surah Nuh ni ada perincian yang nak disampaikan. Pertama dia kata qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku ni berdakwah dengan mereka siang malam. Maknanya tak ada masa rehat dah. Siang pun berdakwah, malam pun berdakwah. Biasa malam kita relax dulu tengok TV. Ni tak ada masa tengok TV. Siang pun berdakwah, malam pun berdakwah. Lalu Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Nabi Nuh kata falam yaziduhum du'ai illa firara. Tak ada yang bertambah melainkan mereka ni melarikan diri daripada aku. Mereka ni melarikan diri daripada aku. Siang malam berdakwah tak henti-henti. Mereka tak nak juga dengar dakwah aku. Kemudian Allah Ta'ala perincikan lagi. Tadi cerita tentang masa dakwah Nabi Nuh. Sekarang ni cerita tentang respon kaum Nabi Nuh. Apa respon kaum dia? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nabi Nuh kata setiap kali aku berdakwah dengan mereka, mereka cuba memasukkan asabi'ahum ni jari-jari. Kalau kita biasa tutup telinga ni satu jari je. Tapi Allah Ta'ala nak menggambarkan mubalarah. Maknanya sangat mereka tak suka nak dengar dakwah Nabi Nuh ni. Sampai mereka cuba masukkan semua jari ni dalam telinga. Maknanya Allahu Akbar. Memang mereka tak suka menggambarkan kebencian mereka kepada dakwah. Bahkan wastaghsyaw thiyabahum. Mereka menutup badan mereka ataupun wajah mereka dengan pakaian. Yang ni yang saya dengar daripada Syekh Arifi kalau tak silap saya, apabila kaum Nabi Nuh dah tak nak dengar secara verbal, dah tak nak dengar dakwah tu secara mulut tadi, maka Nabi Nuh berdakwah secara isyarat pula. Macam bahasa isyarat. Saya tak pandailah bahasa isyarat macam juru bahasa isyarat ni. Tapi saya nak ceritanya macam mana kalau mereka dah tak nak dengar, Nabi Nuh buat isyarat jangan sembah berhala, jangan sembah pun mereka tak nak, sehingga kan wastaghsyaw thiyabahum. Ada yang ulama menafsirkan mereka tutup muka dengan thiyabahum, dengan pakaian mereka, wa asarru wastakbaru istikbara, mereka terus menerus kufur. Tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran, bayangkan kalau kita tengah cakap kebaikan kepada seseorang, orang tutup telinga depan kita. Apa perasaan kita? Orang buat respon macam tu kepada kita, kita mesti dah sakit hati dah. Apatah lagi kalau orang tutup muka tak nak dengar kita. Tetapi ini dakwah kaum Nabi Nuh kepada kaumnya. Orang tutup telinga ke, orang tutup mata ke, dia terus menerus berdakwah lagi sekalipun mereka bertambah ingkar kepada Nabi Nuh dan juga dakwah Nabi Nuh tu sendiri. Kemudian Nabi Nuh ceritakan lagi. Tadi dia ceritakan masa dakwah dia. Kemudian dia ceritakan respon kaum dia ataupun kaedah dakwah dia.
Tadi malam dan siang masa dia berdakwah. Kemudian teknik dia berdakwah. Teknik dia berdakwah tu dengan verbalnya, dengan bahasa isyarat dan sebagainya, dengan menunjukkan isyarat dan sebagainya. Maknanya boleh berdakwah. Kalau siang malam tak ada masa, dakwah dengan cara mudah, bercakap ataupun menyampaikan dengan isyarat. Kemudian Allah Taala kata, "Summa inni da'autuhum jihara." Tadi Allah Taala ceritakan tentang kaedah dia berdakwah. Yang ni pula kaedah dia bertutur tu macam mana? Ada kalanya dia bertutur secara dengan suara yang keras ataupun dengan suara yang terang. Berdakwah betul-betul, maknanya biar orang dengar. Ada kalanya thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kadang-kadang dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kaedah-kaedah sebegini sebenarnya dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kisah Nabi Nuh ni, teringat Rasulullah pada malam hari pergi berjihad, berjuang mempertahankan agama dan berdakwah kepada kaumnya. Maka pada malam hari pula dia mengajak kaumnya beribadah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan ini yang sepatutnya kita jadikan pedoman, bahawa mesej untuk kita sampaikan dakwah tu bukan pada waktu siang hari. Tidak ada masa tertentu. Beyond time tu tadi, maknanya tidak ada masa yang tertentu. Siang boleh berdakwah, malam boleh berdakwah, terutamanya pada zaman media sosial ni lagi mudah. Maknanya dengan menggunakan telefon sahaja, tuan-puan boleh sampaikan, tak kira siang dan malam, sebarkan berita kebaikan, sebarkan berita-berita ataupun rancangan My Quran Time ini untuk orang menerima kebaikannya. Begitu juga dengan kalau orang tak boleh nak terima dakwah tu secara verbal, ada video, kita tulis secara penulisan. Macam tu kita belajar daripada Nabi Nuh tu tadi. Kalau kaum dia tak nak dengar dia cakap, dia buat bahasa isyarat. Kalau kita mungkin menulis pula dalam Facebook, menulis satu hadis, menulis satu ayat Quran, orang mendapat pengajaran dan ilmu daripada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Sama ada kita nak dakwah dia secara terang-terang ataupun sembunyi, itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Ada kalanya dilakukan secara terbuka, panggil semua kaumnya. Ada kalanya dilakukan dakwah secara sembunyi di rumah Al-Arqam ibni Abi Al-Arqam. Ada kalanya Rasulullah menyampaikan dakwah secara open buat semua orang. Ada kalanya dia sampaikan perkara tu tertentu sahaja kepada sahabat tertentu. Saya teringat kisah Muaz bin Jabal. Kisah Muaz bin Jabal ini, dia sedang menunggang dengan Rasulullah. Rasulullah cakap dekat dia, "Wahai budak," iaitu Muaz waktu tu budak lagi. Dia kata kepada Muaz, "Hendak tak engkau aku ajar satu kalimah, kalau engkau sebut ni engkau pasti akan masuk syurga." Lalu Rasulullah ajarkan dia kalimah syahadah sahaja. Lalu Muaz rasa excited. Kenapa? "Afala ukhbiruhum." Muaz kata, "Kalau macam tu baik aku beritahu dia orang semua." Lalu Rasulullah bagi tahu balik pada Muaz, "Idzan yattakil," nanti dia orang tak nak beribadat pula. Dia Rasulullah mula memberikan atau mencambahkan idea pada Muaz, kalau kau sampaikan ini terlalu mudah, nanti menyebabkan mereka mungkin tak nak beribadah pula, tak nak berzikir pula, kerana memadai dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah sahaja. Lalu ada orang tertentu yang Rasulullah ajar perkara yang tertentu, sehinggalah diceritakan oleh Saidina Muaz bin Jabal kepada kita. Jadi ini yang kita belajar daripada kisah Nabi Nuh tentang teknik dakwahnya pelbagai. Begitu juga dengan kita, jangan jemu untuk menyampaikan dakwah sekalipun ditolak, terutamanya dakwah kita kepada anak-anak. Kalau dulu anak-anak mungkin tak nak dengar, kita cakap secara senyap-senyap, kita cakap secara lembut-lembut, kita cakap mungkin secara indirect. Kalau cakap secara mulut mungkin dia tak nak dengar. Mungkin kita boleh menulis kat Facebook, dia terbaca, dia tersentuh dengan penulisan kita. Inilah yang kita belajar daripada kisah Nabi Nuh, dan kita masuk pula kepada resolusi. Apakah tindakan yang boleh kita pelajari dan lakukan daripada pengajaran ataupun pembelajaran kita daripada surah Nuh dan juga penghujung surah Ma'arij tadi. Mari sama-sama kita bacakan resolusi yang pertama, kita tidak berlengah ataupun lengah dan lalai dengan kehidupan dunia. Ini yang kita pelajari daripada penghujung surah Ma'arij. Manakala daripada surah Nuh, kita hendaklah jujur menyampaikan dakwah yang mengandungi peringatan dan kebenaran yang jelas. Yang kedua, kita kena berdoa kepada Allah dan bergantung harap hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, lakukanlah pelbagai kaedah dalam menyampaikan dakwah untuk hasil yang berkesan. Kaedah dakwah kita kepada anak-anak, kawan-kawan, jiran tetangga dan sebagainya. Saya kira bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini, rasa sekejap aja. Selalu rasa sekejap aja. Saya serahkan bacaan doa, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, hapuskanlah ya Allah kesalahan-kesalahan silap kami ya Allah, serta
akhirlah kehidupan kami di kalangan orang-orang yang abrar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila apa yang kami baca daripada Al-Quran kitab-Mu ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran ya Allah, dan ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah selaku hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami menyumbang untuk agama ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, begitulah dapat sama-sama kita belajar pada hari ini surah akhir surah Al-Ma'arij dan awal surah Nuh, dan sudah pasti kita nak belajar lagi sambungan daripada muka surat surah Nuh ini berkenaan kelebihan-kelebihan yang begitu hebat ataupun keajaiban apabila seorang itu istighfar, sentiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengajak semua sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran, untuk sama-sama kita menyebarkan ilmu Al-Quran, manfaat untuk ummah. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi, sehingga kita sentiasa mencari kebahagiaan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi My Quran Time, baca faham amal.